Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Babu hijaji Adam wa Musa alaihi wassalam. Bab perbantahan ataupun perdebatan Adam dan Musa alaihi wassalam. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Tawus, katanya saya telah mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah Adam dan Musa berbantah, bertengkar, berbahas. Kata Musa, wahai Adam, engkau ayah kita semua, ayah kami. Khayyabtana, engkau telah membuatkan kami kerugian. Dan engkau telah membuatkan kami keluar dari syurga. Faqala lahu Adam, Adam berkata, engkau Musa yang Allah telah pilih dapat bercakap dengannya. Dia tulis untukmu dengan tangannya. Adakah engkau patut mencela aku kerana sesuatu perkara yang Allah telah takdirkan ke atasku sebelum lagi Dia menjadikan aku selama 40 tahun. Nabi SAW bersabda, Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujah. Fahajja Adam Musa, Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujah. Dalam sanad satu lagi dia kata khatta, dan yang seorang lagi kata katabalakat Taurah biyadi. Mana khatta itu kata katabah, maksud dia serupa aja. Jadi Allah tulis Taurat untukmu dengan tangannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa pernah berbahas. Lalu akhirnya Adam mengalahkan Musa dalam berhujah itu. Musa berkata kepadanya, engkaulah Adam yang telah menyebabkan sesat orang, dan engkaulah yang telah mengeluarkan mereka dari syurga. Maka Adam berkata, engkaulah orang yang Allah telah berikan kepadanya pengetahuan tentang segala perkara, dan Allah telah pilihnya menjadi Rasul melebihi orang-orang lain. Adakah begitu? Musa menjawab, ya. Qala, kata Adam, jadi apakah patut engkau mencela aku kerana sesuatu perkara yang telah pun ditakdirkan kepadaku sebelum lagi aku dicipta? Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa telah berbahas, saling mengemukakan hujah di hadapan Tuhan mereka berdua. Fahajja Adam Musa, akhirnya Adam mengalahkan Musa dalam berhujah. Kata Musa, engkaulah Adam yang Allah telah menciptamu dengan tangannya dan telah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu, telah menyuruh malaikat bersujud kepadamu, telah memperdudukkan engkau di dalam syurga.
telah membiarkan, telah memberikan engkau duduk di dalam syurga. Kemudian dia menurunkan, kemudian engkau telah menurunkan orang dengan sebab kesalahanmu ke dunia ini. Kata Adam, engkau adalah Musa yang Allah telah pilih menjadi rasulnya dan dapat bercakap dengannya. Allah telah memberikan kepadamu law, kepingan wahyu, yang mana di dalamnya terdapat keterangan segala tentang segala perkara. Dia telah menghampirkan engkau menjadi seorang yang dapat berbicara dengannya. Selama manakah engkau dapati Allah telah menuliskan Taurat sebelum aku dijadikan? Qala Musa jawab 40 tahun. Kata Adam, adakah engkau dapati di dalamnya, yakni di dalam Taurat itu, wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adam telah melanggar perintah Tuhannya, maka tersasullah dia. Jawab Musa, ya, ada. Kata Adam, kalau begitu, apakah patut engkau mencela aku kerana aku telah melakukan sesuatu perkara yang Allah telah tetapkannya ke atasku sebelum aku melakukannya lagi, sebelum dia menciptakan daku selama 40 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu Adam mengalahkan Musa dalam berhujah. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti juga beberapa hadis, Adam dan Musa bertengkar, berbahas. Musa berkata kepadanya, engkaulah Adam yang kesalahanmu telah mengeluarkanmu dari surga. Maka Adam berkata kepadanya, engkaulah Musa yang Allah telah pilih menjadi rasulnya dan dapat bercakap dengannya. Kemudian engkau cela aku pula kerana sesuatu perkara yang telah ditakdirkan kepadaku sebelum lagi aku diciptakan. Dengan itu Adam mengalahkan Musa, yakni dalam berhujah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, supaya tadi juga makna hadisnya, walaupun lafaznya tidak sama. Akhir sekali, Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis takdir makhluknya sebelum lagi dia menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Katanya, wa arshuhu 'alal ma', ketika itu arasy Allah berada di atas air. Dengan sanad satu lagi serupa juga dengan tadi, cuma perawinya tidak ada menyebutkan wa arshuhu 'alal ma', itu perkataan itu tak ada. Bab Allah mengubah hati manusia mengikut sebagaimana yang dikehendakinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu, yakni manusia itu, semuanya berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman yang Maha Penyayang Pengasih, seperti satu hati sahaja. Dibalik-baliknya, diubah-ubahnya hati itu mengikut sebagaimana yang dikehendakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa,
Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membalik-balik hati manusia, Tuhan yang mengubah hati manusia, ubahkanlah hati kami supaya taat kepadamu. Ini bab segala perkara berlaku dengan takdir, dengan ketentuan Allah, mengikut ketentuan Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Tawus, katanya, saya mendapati ramai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat kullu syai'in biqadar, segala benda, segala perkara berlakunya menurut takdir, menurut ketentuan Allah. Sehingga kan kelemahan dan kebijaksanaan itu pun adalah diperolehi manusia dengan ketentuan Allah juga. Kemudian ini satu lagi, dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya orang-orang musyrikin Quraisy datang bertengkar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan qadar yang ditakdir. Maka turunlah ayat yauma yushabuna fin nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret di dalam neraka, di atas muka-muka mereka. Dhuqu, rasa ilah. Massa saqar, sentuhan neraka saqar. Dikatakan kepada mereka, rasa ilah sentuhan neraka saqar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut ketentuan, menurut ketentuan, yakni takdir. Bab manusia itu, anak Adam itu ditakdirkan bahagiannya daripada berzina dan lain-lain. Ini manusia itu ditakdirkan ada bahagiannya dalam apa-apa benda, termasuk perzinaan dan lain-lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, tidak saya nampak sesuatu yang lebih tepat dengan al-lamam daripada apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada manusia itu bahagiannya daripada perzinaan. Jadi perzinaan yang termasuk dalam bahagiannya. Allah telah tentukan kepada manusia perzinaan yang telah ditentukan sebagai habuannya, sebagai bahagiannya. Dia pasti akan mengalaminya, akan mendapatnya. Zina dua mata ialah melihat, zina lidah ialah bertutur, nafsu bercita-cita, berangan-angan dan berkeinginan. Kemaluanlah yang akan membenarkan semua itu atau mendustainya. Begitulah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, telah pun ditetapkan kepada anak Adam itu perzinaan yang termasuk dalam bahagiannya. Bahagiannya daripada perzinaan itulah asalnya tertibnya. Dia akan mendapatnya, sudah tentu. Dua mata, zinanya ialah memandang. Dua telinga, zinanya ialah mendengar. Lidah, zinanya ialah bercakap. Tangan, zinanya ialah menyentuh, merasa. Kaki, zinanya ialah melangkah. Hati, berkeinginan dan berangan-angan. Kemaluannya lah yang akan membenarkan semua itu atau mendustainya atau mendustakannya. Itulah beberapa 2-3 bab kita baca malam ni. Tengok semula.
Jadi cerita perdebatan ataupun perbahasan di antara Adam dengan Nabi Musa. Orang hebat kedua-duanya, termasuk antara Nabi Ulil Azmi minar Rusul. Jadi daripada perbahasan ni kita nampak apa itu takdir. Jadi kadang-kadang kita lupa. Jadi dia sebut ni atas lidah Nabi Musa. Nak rayak anak cucu Adam ni ada ketika jadi lupa, dia tutup hati tu, tak teringat. Sama ada Musa tu sendiri pun gitu juga, atau sebagai wakil lah, mewakili keadaan manusia, ada ketikanya dia akan terlupa kepada hakikat sehingga dia akan bertanya begitu oleh kerana desakan-desakan hidup, keadaan-keadaan kesusahan yang dialami seseorang. Kadang-kadang lagu tu sikap dia. Lagu tu sikap dia nampak macam tak faham takdir. Bukan tidak percaya, percaya. Cuma kadang-kadang menampakkan macam tak terima takdir. Dan ini dikehendaki Allah berlaku melalui Nabi Musa sebagai mewakili anak cucu Adam. Supaya kita tengok dalam malam Mi'raj tu pun dia berkait dengan Nabi Musa juga. Dia mewakili, dia siai kepada umat Muhammad. Ini pun keadaan manusia yang lemah, anak cucu Adam tu gitulah kadang-kadang. Terlupa bahawa ni semua ni takdir. Terlupa. Bukan tidak beriman dah pun. Lagu itulah sikapnya kadang-kadang, pertuturannya, percakapannya kadang-kadang menampakkan macam tak faham takdir lah, atau tak percaya kepada takdir. Sebenarnya kalau tanya percaya. Jadi ceritanya berlakulah perbahasan ini. Perbahasan ini berlaku di mana? Imam Nawawi ada sebut beberapa pandangan. Ihtajja Adam wa Musa, qala Abul Hasan Al-Qabisi, iltaqat arwahuhuma fis sama'. Ruh mereka bertemu di langit. Ni alam arwah. Perbahasan ni perbahasan di alam arwah, alam ruh. Nabi SAW cerita peristiwa tu melalui wahyu yang dia dapat, melalui hadis yang dia cerita. Dia tahu waktu di alam ruh. Maka berlakulah di alam itu perbahasan di antara mereka berdua. Yang kedua, Qadhi Iyad berpendapat boleh jadi juga, kata dia, pertemuan Adam dengan Musa ni berlaku secara zahir. yakni kedua-dua diri mereka itu bertemu. Diri mereka itu bertemu, bukan di alam roh, sungguh. Memang dalam hadis Isra pun ada Nabi SAW berkumpul dengan para Nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in di langit-langit dan di Baitul Maqdis. Nabi SAW bersembahyang dengan mereka. Jadi waktu tu sedar, dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan alam roh dah. Sebab Nabi SAW tak mati lagi, kita kata tak mati lagi, bertemu. Jadi tidak mustahil, kata dia, kalau Allah SWT menghidupkan semua mereka itu, sebagaimana dia sebut tentang orang-orang yang mati syahid, hidup. Lepas mati pun dia hidup. Jadi hak ni pun lagu tu juga, mana hidup sungguh. Boleh kalau Tuhan nak buat lagu tu, kata dia. Itu yang kedua. Boleh jadi juga, ini pendapat yang ketiga, bahawa peristiwa ini berlaku semasa hayat Musa, ketika Musa masih hidup berlaku ni. Semua Nabi kita berlaku berjumpa dengan Nabi-Nabi yang lain tu mati dah, dia tu hidup lagi. Ini Musa ni ketika dia masih hidup, dia minta dengan Allah SWT, biar Allah tunjuk kepada dia Adam. Dia nak bahas dengan Adam. Dia nak bahas dengan Adam. Jadi Allah SWT bagi. Boleh Allah SWT nak bui lagu tu. Yang kita kata lagu mana nak? Payah tak nampak ni, nak ala ruh ke apa. Tuhan tak bui nampak kita je. Banyak benda tak nampak lagi.
Hak bukan alam ruh pun, alam benda. Memang benda. Tapi oleh kerana halus sangat dia tu, kita tak nampak. Halus sangat dia. Tapi kalau diperbesarkan, nampak juga. Bukan makna tak nampak tu makna benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Bukan makna kalau kita kata lari mu, lari. Lari tu dia kata kepada kau apa? Kumel. Kalau Allah SWT tunjuk kepada dia, dia boleh kata lagu tu. Kita tak boleh kata kecek seorang. Kita tak nampak tu, kita kata dia kata ke siapa lari ya tak? Gitu. Syaitan ke apa, hatu ke apa, tak ada. Tuhan beri kita tak nampak. Orang duduk azab dalam kubur, dalam alam barzah, ada. Kita kata benar semua tu. Nabi SAW ajar kepada kita benar. Tapi kita nampak ke? Tak nampak. Kalau Tuhan beri nampak, sikit je, nampak selalu. Nampak selalu. Kita nampak macam tak ada dinding depan kita. Kalau kita faham je, kalau dinding tu baru lindung dah. Tak. Itulah Tuhan tak beri nampak. Yang dia tak beri nampak tu ada hikmat dia lah, molek lah untuk kita. Kalau dia nampak tu, tak boleh makan kita. Dah dalam beras, dalam nasi tu berapa banyak duk beri yang nampak dah. Duk beri yang rorik nampak. Tak lalu makan kita. Dalam air, dalam apa lagu mana nak hidup? Lagu mana nak hidup kita? Kalau kau besar, kau nampak lagi najis dia tu lah. Banyak pula tu. Jadi hikmat Tuhan tak boleh nampak, nak suruh kita tidak terganggu. Cuba tengoklah orang kena gangguan sikit kan, tak jadi hijau habis. Habis tak jadi kerja. Tahu hari mana saka gapo tahu dah. Tak boleh buat kerja, tak boleh tidur, tak boleh. Sikit tu. Sikit baru tu. Kalau nampak belakang, tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja. Tuhan tak beri tu. Jadi molek sebenarnya, alhamdulillah molek untuk kita. Jadi hak ni bertemu, orang ni bertemu dengan hak ni, duk kecek dengan hak ni, tidak pelik belaka tu. Tidak pelik. Terutamanya zaman sekarang ni. Kalau hak ni duduk jauh sana, dia boleh kecek, lepas tu dia tengok situ, tengok dia lah. Melalui TV, melalui internet, melalui macam-macam saluran sekarang ni. Boleh kecek, jangan tengok dia, tuju kepada dia lah. Duduk agak apa? Mana ada depan? Dia nampak tu, dia nampak tu. Tuhan beri kepada kita sikit-sikit, dah suruh faham benda ni. Orang duduk jauh, kita boleh kecek, kita boleh royak. Serupa dengan duduk depan kita. Tuhan beri sikit-sikit, nak suruh faham benda-benda lagu ni. Dengan sebab itu, ada rasa sampai sekarang ni paling mudah orang tak terima agama. Paling mudah. Sepatutnya. Sebab zaman ni Allah SWT buka banyak benar, tak tahu dah aku nak kiamat dah. Wallahu alam, hak tu tak tahu. Tapi tak banyak benar dah. Pendek kebenaran agama itu nampak satu demi satu dengan jelas. Mudah. Mudah sekarang ni. Kalau orang nak terima agama pun sepatutnya tidak jadi masalah kalau agama Islam. Tak apalah. Jadi dia bertemu. Bila bertemu tu, dia kata pada Adam, sebab dia orang hebat, orang berani, Nabi Musa. Sifat dia tu memang lagu tu, terus terang. Terus terang. Dia kata, kaulah telah ayah yang telah mengabaikan kami, yang telah membuatkan kami ini sia-sia, kerugian. Hebat tu, berani kata gitu kan. Sebab kita kata di kalangan anak-anak tu, ayah orang hebat benar, tak berani nak kecek. Ada seorang tu berani kata lagu tu, kritik ayah dia dah. Kritik. Misal lagu tu lah ni. Bapanya jadi kerugian. Dah engkau telah membuatkan kami keluar dari syurga. Dia tak khabar dia kecek tu. Kadang-kadang tu lah, dia si anak ni, dia kecek ni, dia tak khabar. Mana ada lagi munya. Kalau dia kata gitu dah, ada yang kata mu tak ada lagi. Silsilah keturunan manusia ni baru ada di bumi. Tapi tidak panjang, dia royak reka. Apa aku telah mengeluarkan kamunya, mu tak ada lagi.
Aku yang kena tubik sesanya. Mu tak tahu mana lagi. Mu nak berasa kau dia. Dia tak kata gitu. Maksud Musa tu, mana kami hok kemudian dia jadi beranak pinak, jadi ada di atas bumi ni kan macam-macam susahnya. Rohoknya macam-macam susah. Kan tu lah. Kalau tidak tak keluar daripada bumi. Tapi dia tak terfikir dalam surga tu nak gapo ke anak cucunya. Nak gapo ke zuriat. Tak ada. Tu tak boleh masuk surga pula kemudian kalau aku tak tubik dulu. Tak. Mudah-mudahan kamu tak ada. Nak masuk surga ke mana? Tak akan ada nak banduk agak dia dari surga. Dia tak kata gitu. Kalau dia kata gitu parok lagi. Parok lagi, perok lalu, kepis lalu dah. Dia tak kata gitu. Adam kata, hal muka anak dia ni orang hebat juga, orang terpilih juga. Tapi kadang-kadang orang terpilih pun dia kecek tu. Dia tak khabar ke diri, dia tak tengok kenyataan kadang-kadang. Sebab apa? Manusia ni apabila dia susah, apabila dia tertekan, dia jadi tubik macam-macam. Ini mewakili anak cucu Adam hak lain. Boleh jadi lagu ni Allah SWT boleh tubik gitu. Soalan dia tu sebenarnya mewakili anak Adam yang lain, bukan dia hak sebenarnya. Tetapi dia tu jadi juru bahasa seseolahnya. Kemuskilan manusia ni apabila dia susah, itulah dia akan timbul. Dia kata apalah, kalaulah Adam tu tidak makan hak pokok hak Tuhan larang, tak ada lah kita ni dalam dunia. Tak ada semua. Tak ada sesa ke apa. Nak boleh masuk neraka pula, dia tak tengok. Nak boleh masuk surga, hak seronok hidup dalam dunia, tak tengok. Dia nak bilang hak tu, hak sesa, hak susah. Faham mana banyak hak susah dengan hak senang. Kalau atas diri kita, secara umum, hak lebih ramai. Kalau atas diri kita, mana banyak sihat dengan tidak sihat. Berapa hari sihat, berapa hari tidak sihat. Tak kira hak tu. Manusia ni memang dia nampak hak kurang. Duk bila hak tu. Jadi Nabi Musa tersebut gitulah. Jadi Adam pun kata, ni Musa, Allah telah pilih boleh kecek dengan dia. Benar. Kenapa tak tanya dia? Jadi dia tak kata gitu. Dia beri tak habis. Kalau kita jenis pok yang jenis backing, kata selalu. Kan boleh kecek. Tanya dia ni. Apa tak tanya aku? Muka dia kan punca, bukan aku punca. Aku ni alat saja. Alat saja. Dia. Sebab tu dia sebut Tuhan pilih boleh kecek. Apa? Dia sebut boleh kecek. Dia boleh kecek sedap sangat. Berasa nelan nak lawan aku dah. Tak lawan dia. Tanya dia. Tak berani. Tak berani. Dengan Tuhan tak berani. Gitulah. Mana keadaan manusia ni, dia berasa dia makan cekuk. Makan cekuk dia. Cubalah. Tapi kalaulah lepas tu dia tulis benar dengan tangan dia untuk kamu. Ini Taurat. Setara tu lah. Adakah patutmu cela aku kerana sesuatu yang Allah telah takdirkan kepadaku sebelum 40 tahun sebelum dia jadi aku, dia takdir dah. Jadi takdir itu mana maksudnya? Takdir di sini tulis di Lauh Mahfuz. 40 tahun sebelum kejadian ada, tulis dah akan berlaku gini. Bukan 40 tahun sebelum pada tu baru ada takdir. Sebelum pada tu Tuhan tu ada, tak tahu bila masanya. Tak ada hak masa azali lagi. Hak dalam ilmu Tuhan tu tahu dah. Sekali dengan Tuhan, tak ada permulaan. Tahu dah dia. Hak maksud dia kata 40 tahun ni, hak dia rayak kepada Musa sebelum kejadian Adam 40 tahun. Hak nak berlaku gitu tu yang menyebabkan dia jadi keluar daripada syurga tu. Nabi SAW kata, rekah ceritanya, kalahlah Musa, Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujah. Senyap Musa, tak kata kapur. Bila begitu, sebab apa? Dia boleh tanya tu, hak Tuhan beri dah ke dia tu dalam kitab hak Tuhan beri ke dia tu ada dah. Apa nak bahas lagi? Lepas tu aku, ya betul lah salah, aku minta ampun dah dengan Tuhan. Tuhan ampun dah. Tuhan ampun dah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi.
Adam sudah terima dah beberapa ucapan nak minta ampun dengan Tuhan. Tuhan juga ajar. Mu kata gini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu antara hak Tuhan ajar dalam Quran sebut. Hadis ayat hak Tuhan ajar, itulah kalimat tu. Hak Tuhan ajar. Fataba alaih. Tuhan pun terima dah taubat dia. Apalah duduk ungkit-ungkit lagi. Selesai dah waktu tu. Selesai. Tuhan terima dah taubat. Kalau salah, lepas tu dia sudah menjalani hukum dah. Lepas tu Tuhan terima taubat dia pula. Tuhan sendiri ajar dia buat baca tu. Tuhan terima dah taubat dia. Apa duduk ungkit-ungkit lagi. Orang apabila salah, dia telah menerima hukum, tak boleh nak sebut dah. Boleh. Dia selesai. Apa dia sebut lagi. Kalau aku ni masih hidup, tak tentu lagi Tuhan terima kau taubat, masih hidup salah lagi, sama juga. Ni mati dah. Gitulah kira-kiranya. Lepas tu beberapa hadis lepas ni pun lebih kurang tu juga. Cuma ada sikit beza dari segi lafaz dia. Lafaz dia tu ya bezanya. Hak tu tahajjah, hak tu hajjah, tu ya bezanya, lafaz beza. Lebih kurang tu. Hak yang kedua tu pula, yang seterusnya Musa kata kepada Adam, "Engkaulah Adam yang telah menyebabkan manusia ini jadi sesat." Bila mari dalam dunia ni kan jadi sesak, jadi gapo, yalah. Bila mari dalam dunia ni dulu, lepas tu jadi sesak, jadi kafir, jadi gapo, lepas tu masuk dalam neraka kekal. Saya so teruk gitu. Kerana ada lah, kalau tak kira. Kita kata tak ada, kamu biar tak ada pun tak apa. Kadang-kadang orang ni kata gitu. Biar tak ada, kita semua ni tak ada, tak apa. Tak ada cerita. Tak ada cerita, tak ada sejarah. Sebab apa? Biar tu ada dengan tu Hawa tu tak mari ke bumi. Kalau dia tahu asal, kerana kesalahan dia tu lah ada ni. Dia pergi situ. Kenapa Allah aku tak boleh? Dan engkau mengeluarkan mereka. Yang ni bukan keluarkan selalu pada masa tu, tak ada. Yang ni pada hakikatnya keluarkan manusia tu daripada syurga. Bila keluar daripada syurga adalah zuriat. Padahal kalau dia duduk dalam syurga, tak ada tu. Nak agam dia. Tak agam dia. Kalau ada pun sifatnya bukan seperti dalam dunia ni, budak-budak dalam syurga. Tidak kata kena pakai pepah dulu, kena sehing dulu cara ke dia. Tak ada dalam syurga. Jadi Adam pun kata, engkau ni orang yang Allah telah kurniakan segala ilmu, segala pengetahuan, tahu belaka banyak perkara, dan Allah SWT pilih jadi rasul dia pula. Bukan gitu kan ni? Nabi Adam tanya. Dia kata iyalah. Waktu Adam pun kata sepada dia lah, adakah patut kamu cela aku atas suatu perkara yang telah ditakdirkan kepada aku sebelum aku diciptakan lagi? Maknanya dalam pengetahuan Tuhan, seseorang yang akan berlaku kepada dia gini tu, Tuhan tahu berlaku. Hak tu hak dia tahu akan berlaku, akan berlakulah. Tak ada siapa-siapa boleh halal. Tak ada siapa nak siapa fikir. Tak siapa. Cuma hak mana-mana ada dah kita tengok ada ni, tu takdir Tuhan. Tu je lah. Hak tak ada lagi. Hak akan jadi manusia ni, atas manusia saja, tak kira orang lain. Banyak dah kena kira benda lain. Atas manusia saja ni, berapa ramai lagi nak sampai ke kiamat ni manusia ni Tuhan akan buat. Tapi kita tak tahu siapa, nama gapo, anak siapa, berapa ramai. Tahu? Tak tahu. Tapi hak akan berlaku akan datang 2000 tahun akan datang pun orang semua kita. Orang kita. Nama dia gini-gini, Tuhan tahu dah. Tuhan sudah tentu dah akan berlaku, akan ada bila sampai masa dia. Dan ni dah tak sampai masa dia, tak ada. Hak sampai masa tu kadang-kadang dah dengan kita. Hak tua dah nak mati, dah tengok cucu dia sehari, esok dia mati. Dah. Hak tak ada, siapa mana? Dia dah, dia tahulah. Tahu ada cucu dia seorang lagi. Dia tahu. Lepas cucu dia nak selama mana hidup, lagu mana, takdir untuk dia. Siapa dia nak tahu? Tak ada siapa dah.
hmm? Kalau kita fikir jauh-jauh lebih kurang ayat jugalah kita ni. Tidak lebih daripada tu. Telur. Lepas tu anak cucu dia sampai ke mana tak tahu. Apa bezanya? Kita tahu? Tak tahu juga. Nak selama mana anak cucu? Pas ayat tu telur hak mana? Tak tahu ke satu dia. Kan? Setara tu kita. Tahu ya hebat setara mana? Boleh tahu? Tak tahu. Lepas tu hak mana tidak nak jadi? Hak tidak nak jadi. Ni kita ni hak jadi. Hak tidak jadi. Hak Tuhan tidak takdir ada. Selama mana? Tak tahu. Tidak takdir jadi. Tapi takdir tak jadi. Hak tak jadi tu kita nak tengok kan? Nak tahu kan? Memang tak jadi, tak mari dalam dunia. Tuhan tahu juga tu. Tuhan tahu juga. Bukan dia tahu hak ada, akan ada, saja ada. Hak tak ada. Tu dia tahu. Pengetahuan dia tu benda lagu tu lah. Tahu berlaku. Jadi hak ni gitulah. Dalam riwayat daripada Abi Hurairah seterusnya lebih lagi dia kata, engkaulah Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya, Allah tiupkan ruhnya ke dalammu. Ruhnya tu dia sebut secara istimewa, bukan Allah tu ruh ambil sebahagian daripada ruh dia tubuh dalam Nabi Adam tu, bukan lagu tu. Ruh hak dia buat. Secara langsung dia bui tu. Secara langsung. Tidak melalui proses biasa yang telah siap dah. Seperti kejadian manusia biasa ni, melalui proses perhubungan ayah dan mak dia, kemudian dia tu dipelihara di dalam perut dia, kembang siapa, akhirnya lahir mengikut proses biasa umum. Dia ni tak. Sebab tu dia sebut secara khusus tu, Allah meniupkan ruhnya ke dalammu. Hak lain-lain pun ruh Allah belaka. Yang ni ruh yang Allah buat belaka. Bukan ruh dia tu sebahagian daripada ruh dia. Jadi bagi. Bukan gitu. Ruh yang dia buat, ciptaan dia. Dan telah menyebabkan malaikat tu, telah suruh malaikat sujud kepadamu. Setara tu orang kira-kiranya istimewa, telah mendudukkan engkau dalam syurga. Lepas tu engkau telah menurunkan orang. Padahal orang tak ada dek pun dia kira hak akan datang. Orang tu sebab mari dalam dunia baru ada, dia kira hak tu. Padahal tak ada, pada sekali dengan Adam tu tak ada. Dia dengan Hawa saja. Orangnya. Hak lain tak ada. Nabi Musa kira dah hak akan datang. Hak akan datang tu dia kira dah. Dengan sebab kesalahanmu turun ke bumi. Turun ke bumi. Dia nak buat jadi apa-apa ni, dia adalah kesilapan kita. Kita tak nak adalah lalai, leka, kita kata mana-mana gapo-gapo pula. Mana-mana bawa kenderaan tahu-tahu aksiden mati. Skala beringat benar, skala cekap. Bila nak jadi tu dia akan ada lah ke mana-mana. Gitu ya. Dia akan ada. Nak cerita sifat manusia tu, dia anak cucu Adam tu, dia ada buat tu. Kelemahan dia. Kelemahan dia sendiri pun boleh berlaku malapetaka kepada diri dia, kerugian. Boleh jadi kerana orang ambil kesempatan daripada kelemahan dia tu, orang goda dia dan sebagainya. Boleh berlaku. Seperti yang berlaku kepada Adam itu, dia tergoda, terpedaya dengan syaitan. Kalau nampak orang baik-baik, dia terpedaya. Boleh berlaku. Sebab Adam tu lagu tu dah sifat dia. Tuhan buat gitu dah. Jadi anak cucu dia gitu juga. Adam pun kata, engkau Musa yang Allah telah pilih menjadi rasulnya, bercakap dengannya, beberapa lauh yang ada keterangan tentang segala perkara. Mana Tuhan beri wahyu lah kepada dia. Dan dia catat pada lauh tu kepingan. Dia catat. Dan Allah SWT menghampirkan kau lebih daripada orang lain dengan dia bui mu ni boleh bercakap-cakap dengan dia. Istimewa. Nak tanya, berapa lama Allah SWT telah tuliskan Taurat sebelum dia menjadikan aku? Berapa lama? Dia tanya tu benda berat lah tu. Kalau tidak seorang rasul tak boleh ayat.
40 tahun. Sebelum kejadian Nabi Adam tu, Tuhan tulis dah Taurat tu. Tulis dah Taurat. Apa tu dalam Taurat hak sebelum aku dijadikan itu, ada apa dalam tu? Tak ada kan ni hak ni. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ada ke tak ada? Ada. Ada bila? 40 tahun sebelum kejadian ada lagi. Maknanya Tuhan memang nak gitu. Bukan kena mengenal dengan aku. Memang nak gitu. Jadi adakah patut kamu cela aku kerana sesuatu perkara yang aku telah lakukan, yang Allah telah tentukan ke atas aku? Aku tak boleh pergi ke mana-mana. Sudah tentu dah lagu tu. Sebelum dia menjadikan aku 40 tahun lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bila Adam kata gitu, Musa senyap. Dia kata, kalahlah dia, kalah faham. Jadi di sini nak ayatnya hak takdir ni benda lagu itulah. Takdir ni sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingatlah hak baru ni kita sebut dah tu tentu lagu mana? Tentu dalam ilmu dia. Dalam ilmu dia. Pasti tak boleh lari, tak lari. Sikit pun tak lari dalam ilmu dia. Hak nak berlaku tu dengan kita ada sebab musabab, kita pilih, kita buat usaha kita, tu Tuhan buat juga. Tapi mana kita bebas memilih. Apabila nak berlaku apa-apa tu, pilihan kita tu jadi lagu lain. Tersasul. Sepatutnya kita konak ni, tu jadi kena. Nah. Kalau contohlah, sepatutnya kita gini, kita buat gini. Kena. Tak ada siapa dia tahu. Hak nak berlaku tu lagu tu lah. Hak nak berlaku tu gapo-gapo. Salah silap tu. Lepas tu seterusnya lagu tu lah juga beberapa hadis tu serupa je nampaknya. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As akhir tu, Allah SWT sudah tulis dah takdir sekalian makhluk ni, sekalian makhluk. Bukan kita saja takdirnya. Takdirnya ayat tu mati di tangan orang ni, kena sembelih kau orang ni. Tuhan takdir dah, Tuhan tahu dah. Bila dia takdir, dia tentu tangan orang tu, akan tangan orang tu lah juga. Tak pergi dah lain. Tak pergi lah. Akan jadilah ke mana-mana. Kau tak tahu duk mana, kata kata jauh, mari sini. Dah Tuhan takdir dah dia. Ia akan sembelih. Hak makan pun gitu juga. Ayah tu tak tahu mana-mana mari import kau gapo. Tuhan takdir orang ni akan makan daging bahagian ni, daging pohon dia, daging gapo dia, dada dia, sayak dia. Tuhan tahu. Cakap kita nak tahu benda tu, nak ambil tahu belakang. Dia kena tahu belakang baru boleh jadi Tuhan. Tak boleh pasal dia boleh buat lagu tu. Tuhan memang dia tahu. Dia sudah tentu dah. Tak boleh lari dah lah. Dia akan jadilah orang ni pergi sana. Ayah tu pun pergi sana juga. Dah, hak mati dah, hak daging dah. Lepas tu waktu beli pula, waktu kelik pergi kedai dia, hak ni pergi kedai dia pula. Dah, dia kena betul lah. Bukan sekarang, semua perkara hak berlaku atas bumi ni lagu tu. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, dengan ketentuan Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itulah dalam ayat tersebut. Jadi 50,000 tahun sudah tulis dah takdir. 50,000 tahun. Tahun tu tahun mana? Kalau kita tahun kita ni pun 12 bulan setahun. Lama kalah juga. Kalau ambil kira hak tu 50,000 tahun. Tapi kalau kita mengambil kira hak disebut dalam Quran, kadang-kadang dia sebut wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Satu hari di sisi Tuhanmu serupa dengan 1000 tahun yang kamu bila. Hak kamu duduk bila dalam dunia ni 1000 tahun. Sehari baru di sisi Tuhan. Sehari baru. Hak ada 50,000 tahun tak serupa. Zaman lah ni orang faham dah tu. Yang kata setahun 12 bulan tu sebab kita duduk di bumi. Sehari 24 jam. Pasal kita duduk sini. Cuba kalau duduk lain.
di planet lain. Kira-kiranya berbeza, tak serupa. Tu kita tahu, manusia tahu dah lah ni. Kalau kira mana tu, kira-kira mana tahu ni hari ni. Tapi dia sebut hari. Kalau kira 50,000 tahun, hak bumi ni pun lama. Gak nak kira bumi pun tak ada lagi pada masa tu. Hari pun tak ada lagi. Nak kira lagu mana? Hari mana? Tapi dia sebut dah hari. Kalau tengok Quran tak banyak di sini dia sebut tak serupa hari. Menunjukkan hari-hari ni jadi beza ni kerana kedudukan tu. Kita duduk di mana? Kita duduk di mana? Lepas tu kita ni duduk keliling gapo? Duduk keliling gapo? Duduk dalam sistem mana? Sistem semua Tuhan buat. Dalam sistem suria setara ni. Kalau gilai lagu lain pula. Gilai lagu lain pula. Setakat manusia tahu dah ni pun memang tak serupa hari tu. Sebab tu kita kata zaman ni lebih mudah orang nak terima agama. Kalau zaman itu payah, orang tak faham. Zaman ni mudah, kau senang. Kita nak oyak kau ngaji. Sebab tu agama dia tidak menentang orang ngaji. Ngaji ke apa? Dia menggalakkan orang ngaji sains kau ke apa lah. Sebab dia kau ngaji, dia kau terbuka, kau dekat dengan hakikat. Tidak serupa dengan agama lain. Daripada dulu lagi dia larang orang ngaji. Kitab-kitab dia, kitab suci dia tak boleh baca. Dia kerja-kerja tu Sami, kerja padri, kerja tu. Kerja orang amal ni tak ada. Bukan nak cara kau kitab suci. Lepas tu nak buat kajian-kajian tak boleh. Zaman itu kena bakar lah, kena hukum bunuh lah ahli-ahli sains. Kena bunuh. Sebab apa? Dia takut sebenarnya. Kalau dia tu tahu, banyak tak serupa ni hak dalam kitab tu, canggah. Dia takut sebenarnya. Tapi kalau kita orang Islam, apa yang ulama-ulama galak kan? Ngaji. Sebab tak takut. Benda ni jawapan, dia akan dapat jawapan sendiri. Itu beza di antara agama Islam dengan agama-agama lain. Lepas tu aras Tuhan berada di atas air pada ketika tu. Tak ada lagi langit bumi, tapi aras Tuhan berada di atas air. Air lagu mana? Tak tahu. Tapi atas air. Jadi aras tu ada dah. Aras tu kerajaan Allah dah lah. Supaya langit bumi ni juga, tapi dalam bentuk lain. Tapi kerajaan dia dah. Dia buat hak tu dulu, hak tu ada dulu. Bumi ni kemudian sangat. Hak tu pun orang boleh faham juga. Proses kejadian bumi, kejadian planet-planet ni orang faham. Dulu sebelum ada ni, apa dia? Ada dah kerajaan Allah. Hak ni langit bumi ni pun kerajaan Allah juga. Tapi pada masa tu setakat tu. Jadi duduk di atas air. Jadi air lagu mana duk terapung gitu ke? Dalam Quran dia sebut macam-macam. Kadang-kadang dia sebut kullu fi falakin yasbahun. Dalam surah Yasin kan? Semuanya duduk berenang dalam falak masing-masing. Berenang dia sebut. Berenang ni dalam air kita kata. Tak ada berenang tak ada ayat begini dah. Berenang dalam air. Jadi cara dia terapung tu macam air. Kita tak nampak. Hakikatnya gitu. Tu pun boleh jadi juga air. Macam-macam maksud air ni. Lepas tu tak apalah, di sini di atas air sekatu. Lepas tu ulama-ulama bahan lah pula daripada air tu kejadian ni, dia berkembang jadi gon ni. Macam-macam lah pendapat tu pula tu. Pendapat saintis ke pendapat ahli falsafah ke macam-macam. Tapi aras tu jangan kita ingat gapo aras tu kejadian Tuhan dah lah. Sistem aras. Hak langit bumi ni pun dia berada di bawah aras tu juga. Dia terikat juga dengan hak tu. Ada kaitan juga. Bukan saling terpisah. Langit bumi, galaksi, orang panggil ni bola, hak atas lagi tu. Cuma orang kafir dia tak kerti dah. Dia tak tahu dah lah aras gapo dia kursi gapo. Aras kursi tu kerajaan Allah juga. Sistem alam ni juga saling terikat satu sama lain. Ada kaitan. Tidak kata di suku kita duduk di sistem suria, solar, suku. Dia ada kaitan juga dengan hak lain. Ada kaitan. Jadi pada masa tu aras sudah ada dah ke mana-mana. Tak apalah, habislah situ.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni dia membalik-balikkan hati manusia mengikut yang dia kehendaki. Jadi nak cerita di sini, iradat Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu sebenarnya nak ayat. Kita ada juga kehendak, tapi kehendak kita terbatas sangat. Kita nak buat tu, ada benda kita boleh. Nak pergi makan nasi, gapo-gapo kita kata, nasi Kota Baru. Boleh pergi kedai beli, boleh. Tapi semua benda hak kita nak boleh ke? Banyak benda hak tak boleh. Banyak hak tak boleh lagi kehendak kita, kehendak kita daripada hak boleh. Jadi hak ni nak ayat kehendak Allah, kalau dia nak, dia boleh buat. Tidak kata bila dia bagi kehendak kepada manusia tu dia tak boleh nak campur, tak boleh nak ubah. Tak boleh. Tapi semuanya Allah SWT buat mengikut peraturan dia. Dia orang panggil sunnatullah, fitrah, fitratullah, fitrah, kejadian Allah. Kita kalau nak kira dari segi kehendak kuasa Tuhan tu, dia boleh. Dia boleh buat buah nanas jadi buah durian, pokok nanas jadi pokok durian. Boleh. Kalau dia nak, kuasa dia tu boleh tukar lagu tu. Tapi mengikut sunnatullahnya tidak gitu. Kalau dia buat apa ni, pokok nanas, pokok nanas. Kalau dia buat pokok durian, pokok durian. Pasal apa? Untuk kita, tak ada gapo dia. Dari segi kuasa dia tidak terjejah, tidak kata kurang lemah, tak ada. Satu, untuk kepelbagaian. Dia buat macam-macam. Ni kecil, hak ni serah tak sedap, hak ni serah sedap. Kepelbagaian. Barulah kita tahu, oh tidak manis belakang rupanya rasa ni. Benda-benda yang dirasa ni tidak manis. Ada hak pahit, ada hak masak, ada macam-macam. Kepelbagaian menunjukkan kekayaan dia. So, yang keduanya, dia buat tetap. Sebab apa? Pokok durian. Kalau tidak susah kita. Dan nak gana kita tanam pokok durian penak gitu mu dah. Beli ada pokok. Tahu-tahu tu beli walana. Dah. Jadi lagu mana? Susah kita. Jadi dia buat tetap tu faedahnya untuk kita juga, bukan untuk dia. Tak ada kau satu dia boleh buat, boleh ubah. Hak tu hak tak ada kehendak tu langsung tu. Pokok manusia hak ada kehendak, kali berubah gini. Tuhan boleh ubah sebentar-bentar. Dulu dia lagu lain, lepas tu lah jadi lagu lain. Boleh ubah. Tu nak cerita kuasa Tuhan, kehendak Tuhan tidak terbatas. Setelah dia bagi kehendak kepada orang pun, tidak kata kehendak dia tak boleh campur. Tak. Bukan supaya orang yang buat jam. Jadi kalau kita kata mari daripada China, kemari daripada Jepun, hak je buat dia tak tahu gapo dah. Kalau kita tanya dia tak ingat dah. Dia yang setnya buat. Ni mudah guna. Dia boleh buat. Hak ni tahan lama mahal. Kita nak mahal dia dah. Tapi dia tahu kalau orang nak baiki, orang nak pulah, orang nak buat gada-gada. Dia tak tahu dah. Habis kat tu dia. Keadaan Tuhan buat makhluk dia tidak begitu. Dia tidak buat lepas tangan. Dia tak tahu kau satu, dia tak boleh campur. Dah, tidak begitu. Itu manusia yang lemah. Iyalah, gitu. Tuhan dia boleh campur. Ada mengikut sunnatullah, ketetapan dia nya. Kadang-kadang tak ada gapo, tak ada buat gapo, tak ada pindah, tak ada gali, tak ada cokeh, tak ada baiki, tak ada doa. Dia boleh ubah. Dengan hak tu. Itu pun sunnatullah juga. Tapi sunnatullah hak tu benda atas benda lagu mana? Kita doa biar pokok nanas ni jadi pokok durian. Doa sampai mati tak jadi. Tak. Dia kena ikut cara dia juga. Hak benda hak boleh berubah. Ya Allah, dia benci kepada saya, mintalah dia jadi saya pula pada saya. Ubah tukar. Tu boleh. Bukan pasal berubah. Memang sunnatullah gitu dah. Kalau hak jenis lagu, dia boleh buat, tapi tidak mengikut law dia kata. Tak ikut cara dia. Bahkan kalau lagu tu jadi bercelaru habis bumi. Celaru kalau lagu tu. Jadi itu sebenarnya maksudnya sini. Amr bin Al-As kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati anak Adam, manusia ini semua sekali, semua hati manusia, seramai mana orang. Kalau kita kata kehendak manusia itu hanya setakat hak hidup dalam dunia, berapa ramai hak hidup semasa,
semasa-semasa. Tak ambil kira hak mati, tak ambil kira hak tak ada lagi, hak hidup ni saja. Seramai mana semua hati manusia ni duduk di antara dua jari dari jari jemari Tuhan Ar-Rahman. Tuhan Ar-Rahman, Ya Pengasih. Mana kalau duduk antara dua jari kak, ni lah kalau kita kata, kalau kita manusia boleh tak pula dua jari bagus tu, boleh mudah. Kalau kita manusia. Tapi Tuhan tidak lagu tu, tapi dia buat, dia sebut perkataan. Sekali nampak macam Tuhan ada jari, pas Tuhan seperti makhluk ke pula. Timbullah persoalan itu. Jadi hati manusia banyak-banyak super besar yang bagi dia, super besar. Boleh buat lagu tu. Lepas tu dia ubah hati manusia tu mengikut yang dikehendakinya. Tapi dia tidak kehendaki, tak tutup pasar seperti kita nak gini, tak tutup. Dak, dia maha bijaksana, tak ada duduk nak kosir, tak tutup pasar gitu. Dak. Tapi dia boleh ubah. Sebab apa? Sebab jenis berubah. Tu jenis boleh berubah. Sunnatullah gitu dah, ketetapan dia jenis boleh berubah. Hak jenis boleh berubah. Imam Nawawi kata hadis ini termasuk dalam hadis-hadis sifat Tuhan, menceritakan tentang sifat Tuhan. Ada dua pendapat berhubung dengan hal ni. Yang pertamanya, kita beriman kepada apa yang disebut ini tanpa kita takwil, dan tanpa mengetahui maknanya. Tak tahu makna. Bahkan dipercayai bahawa ia benar dan zahirnya tidak dikehendaki. Itu faham cara ahli sunnah. Faham gitu. Jadi jari kata jari Tuhan, jari bukan dipakai dengan makna zahir gitu. Itu tidak dimaksudkan. Kita tidak tahu makna dia yang sebenarnya. Kita tak usah tahu. Dia kata jari, tapi jari dia serupa makhluk. Dak. Gitu. Jari dia serupa dengan makhluk ke? Tidak. Tapi jari, kita tidak tahu jari itu dengan makna gapo-gapo dak. Qala Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Tuhan tak serupa dengan gapo-gapo. Tak ada gapo pun hak serupa dengan dia, tak ada. Yang kedua, ditakwil, kata dia. Ditakwil. Kalau jumpa hak lagu-lagu ni, ditakwil. Yang ni sesuai dengan keadaan yang layak dengannya. Kalau begitu, makna hak di sini antara dua jari ni, yang dimaksudkan bukan hak zahir dia, hak sebenar, tapi yang dimaksudkan ialah majaz. Ini bahasa kiasan, bahasa pinjaman. Orang kata bahasa pinjaman, bahasa kiasan. Sebagaimana dikatakan simpulan itu dalam genggaman saya. Bukan makna tu dalam genggam tangan ngoti. Dia tu lagu mana dia? Atas ada urusi. Dia dalam genggaman kita. Kita genggam kau dia. Sebesar-besar orang nak genggam kan? No. Genggam jari dia boleh lah. No. Genggam perut dia tak dia nak genggam kan? No. Apatah lagi kalau satu orang nak genggam. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa mana-mana pun guna gitu. Maksudnya dia tak boleh lari. Dia tu dalam kuasa kita. Dalam kuasa kita. Wa fi kaffi, dan dalam tapak tangan saya. Dia kata ni malulah kita ni pitih payah. Ni 10 orang ni anak ni bawah tangan saya belakang. Bawah tangan saya. Pas 10 orang nak duduk bawah tangan mana? Nah. Tidak duduk bawah. Bawah tangan saya. Pas ngoti kau pakat duduk bawah tangan dia. Dah. Mana dalam jagaan dia. Memang biasa orang Arab guna lagu tu. Kita pun boleh kata juga, biasa juga guna gitu. Bukan bermakna ia masuk dalam tapak tangan dia tu, kata Imam Nawawi. Bahkan yang dimaksudkan di bawah kuasa saya.
Simpulan itu berada di antara dua jari saya. Saya boleh balikkannya, pusingkannya mengikut kehendak saya. Jadi dia tu maknanya terikat dengan saya, mengikut saya. Saya dapat menguasainya sampai begitu sekali. Gitu maksudnya. Jadi makna hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala mutasarrif. Allah Subhanahu Wa Taala bertindak terhadap hati manusia, hati hamba-hambanya dan lain-lain mengikut sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada satu pun daripada manusia ini terhalang Allah Subhanahu Wa Taala nak ubah, nak buat kadang-kadang. Dan tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau sesuatu yang duduk di antara dua jari manusia, maknanya benda tu atas dia nak pusing ke mana. Jadi dia berbahasa, bercakap dengan orang Arab mengikut apa yang mereka faham. Dalam bahasa Arab memang guna benda-benda lagu ni, mengikut apa yang mereka faham. Dan Nabi SAW membuat membandingkan dengan makna-makna yang hissi, yang orang faham. Kalau dia royak sifat Tuhan Allah mana-mana, hak tidak serupa dengan segala makhluk tu, nak faham kan? Tak dapat sikit abuk, tak tahu sikit abuk. Ni nak beritahu juga. Sekurang-kurang pada saya tak, kuasa tu, itu ibarat, itu nak menggambarkan kuasa Tuhan. Supaya mereka tu berasa, supaya mereka tu berasa dan sedar, faham benda ni. Baik, kalau orang kata kan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tu sah saja, apa yang kata dua jari? Dua jari ni dua pula. Kuasa Tuhan tu sah. Jadi jawapannya, ini cerita majaz, ini isti'arah, bukan bahasa hak sebenar, hak asalnya. Jadi perbandingan ini, tamthil ini berlaku mengikut apa yang biasa mereka guna. Bukan nak ayat dua ke tiga ke bilangan tu, tidak nak ayat hak tu. Ini bahasa majaz. Dia sekat tu. Jadi dua ada di sini. Satu, orang panggil cara tafwid. Satu lagi kaedah takwil. Kedua-duanya Imam Nawawi terima, dan kebanyakan ulama terima. Cuma dia sebut dua, hak dia tidak sebut. Lagi ada lagi. Sengaja ada bawa kitab di Syarah Muslim juga di sini, di tempat ni. Syekh Taqi Osmani ni dia sebut sini masalah sifat panjang, dia sebut. Cuba baca, kita nak baca ni supaya orang faham. Hak kita pegang lagu mana. Dan setengah-setengah orang tempat kita jadi balah, jadi tegang. Apa? Apa? Sini selesai. Imam Nawawi sebut dua. Dia kata ada dua lagi. Hak ahlu sunnah wal jamaah juga diterima juga oleh salaf dan khalaf. Adalah, bukan sedikit, ramai juga jumlah bilangan mereka itu. Gapo dia? Dia sebut mula-mula hak Imam Nawawi. Tak apalah, habis kita ambil Imam Nawawi itu selesai situ. Selesai. Yang ketiga, ni aliran yang ketiga, ahli sunnah juga. Hak dua tadi dia ambil daripada Imam Nawawi. Lagu itulah terima, semua terima. Wa hunaka madhhabun thalith, ada mazhab aliran yang ketiga. Zahaba ilaihi jama'atun minas salaf. Ini dipegang oleh sekumpulan ulama salaf dan dipilih oleh Hafiz Zahabi, Allamah Ibn Taymiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah ta'ala. Ni satu aliran yang ketiga. Ni pun ahli sunnah juga. Wahuwa, iaitu yang dimaksudkan dengan jari di sini, memang makna dia sebenarnya bukan majaz. Jari-jari lah. Macam seroti kau, seroti lah. Tetapi jari hak kita kata seroti itu sebagai sifat Allah, bukan sebagai anggota sifat Allah. Cuma disebut dalam bentuk jari. Adalah tu kesesuaian ke mana-mana tu, dia disebut jari. Tetapi makna jari tu bukan makna kuasa ke, bukan makna pilihan ke. Tak. Jari sungguh. Tapi kalau sungguh-sungguh, apa kena tanya, sungguh tu serupa dengan makhluk? Tak. Dia tak kata lagu tu tak serupa dengan makhluk. Kalau serupa makhluk, orang panggil anggota pula. Ini bukan anggota, ini sifat Allah. Cuma digambarkan dengan menggunakan perkataan jari.
Tapi hakikatnya sifat Allah. Ni hak demo ni duduk pegang. Kenapa? Cara ni hak orang panggil puak-puak Wahabi ikut. Hak ni dua ni. Hak ikut cara yang pertama, ramah dulu, salaf dulu, tafwid, serah ke Tuhan. Jari kita faham makna jari itu gapo. Kita terjemah, kalau kita terjemah di antara dua jari dari jari jemari Tuhan Ar-Rahman. Terjemah gitu. Tapi makna dia hakikat kita tak tahu, serah ke dia. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang teguh ilmu je, dia kata kita percaya kepadanya. Kita percaya Tuhan kata gitu-gitu. Ni dah dia kata hak ni sifat. Nah, hak ni dipakai bukan majaz, hakikat. Kalau orang ngaji balaghah, dia faham lah hakikat dengan majaz tu lagu mana. Mana hakikat, mana sungguh. Mana sungguh. Bukan makna pinjaman. Sebab kita kata ular sungguh. Bukan ular dengan makna manusia beli. Ada juga kata tu bahasa majaz. Tapi ular sungguh, ular. Hak ni tidak ular ni, jari sungguh. Tapi jari ini sebenarnya sifat Tuhan. Kita jangan kata jari ini supaya anggota, ikut anggota manusia, anggota binatang. Tak, bukan. Sifat Allah. Ni yang ketiga. Wa dzakara al-'allamah Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah wajhan rabi'an. Ada lagi satu aliran lagi. Ahli sunnah juga. Ni ahli sunnah juga, yang dianggap elok, comel oleh ramai ulama. Dia kata kita berpendapat berhubung dengan sifat-sifat yang muskil, yang rumit lagu ni, bahawa ia benar dan betul mengikut makna yang dikehendaki oleh Allah. Ini benar, betul mengikut makna yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak kata sifat, tidak kata ke dia, tapi makna yang dikehendaki oleh Allah dia saja yang tahu, orang lain tak tahu. Betul hadis. Lepas tu kalau orang takwil, kita perhati, kita tengok kata dia. Kalau takwilah dia tu dekat sesuai dengan bahasa Arab, kita tidak akan bantah dia. Kalau jauh, tawaqqafna anhu. Kalau jauh, kita tak tahu, tak sih. Dia kata wa raja'na ila tasdiq ma'at tanzih, dan kita balik kepada kaedah asal, iaitu kita membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi, di samping kita menganggap percaya Tuhan Maha Suci daripada menyerupai makhluknya. Tu hak mana-mana makna dia tu zahir dan dia dipahami daripada percakapan orang Arab. Orang Arab faham gitu, kita pakai mengikut bahasa mereka. Misalnya ma farratu fi jambillah. Fi jambillah yang dimaksudkan dengan jambillah bukan makna di lambung, dekat Tuhan, di tepi Tuhan, bukan gitu. Tapi dengan makna haqqullah, hak Allah. Itu jambillah. Orang Arab semua faham apabila guna gini jam itu dengan makna. Jadi kita tak boleh teragak-agak. Kita kata kita kena pakai hak tu lah, takwil lah. Kita kena pakai takwil lah. Kalau takwil itu sesuai sangat dengan bahasa Arab, dan orang Arab faham gitu, umumnya faham gitu. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa, begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu hati anak Adam ni berada di antara dua jari dari jari jemari Tuhan Ar-Rahman. Jadi maksud dia di sini, ni orang Arab faham ni kalau kata lagu ni. Dan orang Arab dalam penggunaan bahasa mereka memang duk guna sama lagu ni. Maksud dia nya ialah dia menghendaki hati manusia tu berubah dengan kuasanya. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki hati manusia tu berubah, dia boleh ubah. Itu maksud dia. Yani Allah boleh mengubah dengan senang saja hati manusia itu. Itu maksudnya. Bukan maksud di antara dua jari semua. Orang Arab guna mana benda tu benda mesej kita kata. Bukan kena semua jari, pada dua jari. Pada dua jari. Jadi maksud dia benda tu mudah sangat untuk dia buat. Tu.
Jadi hak ni termasuk dalam hak tadi. Ta'wil kita boleh terima. Dia mengikut Ibnu Daqiq al-Aid. Wa ma yuqi'uhu fi. Ni dia ambil daripada Hafiz Ibn Hajar, nukil dalam Fathul Bari di bawah Kitabut Tauhid, bab ma yuzkaru fi dzat wan nu'ud. Dalam syarah Bukhari, Hafiz Ibn Hajar nukil ni. Jadi ada pak. Ibnu Daqiq al-Aid ni siapa? Bukan sebarangan orang. Syaukani berkata dalam kitab dia Irsyadul Fuhul Usul Fiqh, dia kata di hujung kitab dia kata ramai di antara ulama kemudian sebenarnya dia ada kelayakan untuk berijtihad. Bukan kelayakan tu, kalau ada satu saja dia sudah layak. Kalau satu seperekat, orang ni bukan ada satu seperekat, 10 kali dia boleh jadi mujtahid. Kelayakan tu 10 kali, bukan sekali ada, 10 kali. Lebih daripada hak sepatut so kepada. Siapa dia? Antaranya Ibnu Daqiq al-Aid. Orang setara dia terima sepasatnya. Semua terima. Sebab tu ada kata dah, hak ada pegang, hak betulnya terima semua. Tak usah duduk kepala. Tapi kadang-kadang orang kata, kalau kita kata lagu dia kata akidah dia tak jelas pun. Tak jelas. Dia kata wa hadhihi al-madahibul arba'ah kulluha muhtamilatun. Semua boleh pakai. Ni pak aliran. Ada berapa ramai kumpulan ulama yang pilih salah satu daripada. Ada pakar ni, ada pakar ni. Kalau kita perhati dalam sejarah, ada. Tidak kata hak ni tak ada seorang dua pelik. Dah lama di sepanjang sejarah. Hak penting sebenarnya dalam akidah Islam ini ialah tanzihullah Ta'ala anit tashbih wa ta'til. Hak ni, hak nak sebenarnya, iaitu mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk dan tidak mempunyai sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan ada pada dia. Kita jangan kata siapa Tuhan tak ada kuasa. Kuasa tu ke makna golai. Tak ada kuasa. Itu taktil orang panggil. Tak boleh lagu tu lah. Ataupun tasbih, serupa Tuhan dengan makhluk. Hak ni yang sebenarnya hak penting. Dan semua hak pak-pak dia memang yakin gitu. Pak-pak aliran ni gitulah. Hak ta'wil tu pun dia kata gitu. Hak dia nak ta'wil tahwid tu pun dia kata gitu juga. Allah SWT tak serupa dengan makhluk. Allah SWT bersifat dengan sifat yang layak dengannya. Semua kata gitu. Antara hak layak dengan dia sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, banyak lah sifat-sifat. Sifat hidup, sifat ilmu, sifat berkehendak, macam-macam lagi sifat. Hak tu hak dia sebut. Bahkan sifat comel, dia kata innallaha jamil. Banyak lagi hak lain lah. Sifat menerima taubat. Ya dah, kalau tu sifat tu ada. Bukan sifat tu dengan arti belai. Sifat tu zat hak tula kau, ataupun sifat dengan makna belai. Bukan dengan makna sifat tu dah. Mana jadi khilaf yang ada di antara hak tadi itu bukan khilaf akidah, bukan khilaf dalam perkara pokok, bukan. Sebab akidah ialah tanzih, mensucikan Tuhan daripada tasbih dan ta'til. Hak tu akidah. Ini adalah khilaf pendapat dalam menggambarkan akidah itu. Akidah bahawa Tuhan itu maha suci daripada makhluk. Akidah Tuhan itu ada sifat-sifat yang dia sebut untuk dia. Itu beza cara pendapat dalam menggambarkan sifat-sifat apa ni akidah itu dan menyesuaikannya dengan nas. Itu yang beza cara. Tidak ada satu pun daripada aliran tadi batilan mahdhad, karut semata-mata, tak ada. Ataupun dhalalan sarfan, sesat semata-mata, tak ada. Betul lah. Walaupun kadang-kadang kata dia perbincangan tentang benda ni, perdebatan, perbahasan berterusan selama beberapa kurun, kadang-kadang jadi melarat, jadi melampau, jadi tajuk, jadi berdoa. Dia kata
rubama waqa'a fiha at-tahwil wal ghulu wal ifrat min al-jawanib al-mukhtalifah. Kadang-kadang hok dilajak, hok ni lebih, hok ni dak. Hok ni terlajak dia dah berlaku. Ada benda-benda lagu ni berlaku dalam sejarah. Serupa dengan perbezaan pendapat fuqaha dalam masalah fiqh juga lah. Oh dia kata begini, dia kata begini, dia kata nyala ke hak ni. Sekarang tu ya benar ni. Lepas tu hak mengikut salah satu daripada pak ni bukan seorang dua, ramai tokoh fuhul min ulama ummah. Tokoh-tokoh daripada umat ini, al-mutamassikin bil kitab was sunnah, yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, alladzina la syakka fi kaunihim min ahli al-haq, yang semua orang tak ragu mereka itu dari kalangan ahli al-haq, orang yang benar, wa min ahli sunnah wal jamaah, dan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi hak nyata dia kata dia mazhab jumhur salah. Walau bagaimanapun jumhur salah lagu mana? Ialah tafwid. Wa huwa al-aslam wal ahwal. Hak ni lebih selamat, lebih cermat. Mana surah tu? Dia kata surah kita tak tahu hakikat. Surah dia tu bukan makna kita tak boleh terjemah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita kata terjemah kita tak nak terjemah. Tak terjemah. Bahasa Arab yadul makna ni. Tapi yadul tu makna hakikat dia kita surah Tuhan. Jangan takwil dengan tangan, dengan apa ni, kuasa kau, jangan. Takut-takut tak kena. Ataupun kalau kena pun itu sebahagian, maksud Tuhan lebih lagi daripada kuasa tu. Hak tu dia tak sih takwil. Dia kata surah Tuhan. Apa sebenarnya? Dia maksud lagu mana dengan kata dia tangan, ikut dia, kita tak tahu. Kita beriman saja. Itu mengikut yang pertama, hak tu hak paling popular. Di kalangan jumhur salah, betul lah. Ini hakikat. Jadi setengah-setengah orang kadang-kadang sedih juga. Kadang-kadang dia jadi tegang, kadang tu lah. Tak boleh terima ni, tak boleh terima ni. Padahal seraba mana kalau kita kata sesak, terima lagu ni, ramai. Termasuk Imam Nawawi, termasuk Hafiz Ibn Hajar, tokoh-tokoh agama sepanjang masa ni tak. Dia sebut sama, sekurang-kurangnya hak tafwid dengan takwil. Dia sebut. Dalam kitab-kitab Asy'ariyah sebut. Umpamanya Jawharatut Tauhid, hak sahih. Wa kullu nasin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid waru tanziha. Tanzih. Hak tu akidah semua. Setiap nas yang menimbulkan keraguan kepada kita bahawa Tuhan nampak macam Tuhan itu serupa dengan makhluk. Setiap nas, ayat Quran, hadis kau tak kira lah, yang nampak macam Tuhan itu serupa dengan makhluk. Awilhu, kamu takwilkannya, atau fawid, kamu suruh tafwid lah, fawid tu. Warum tanziha, dan kamu kena ingat, kena percaya Tuhan Maha Suci daripada sekalian makhluk. Tu ahli sunnah. Kan tiba tapi dia jadi tegang, jadi bala. Kemudian hak ni kata sifat 20 sesat, hak sifat 20 kata Ibnu Taimiyah sesat. Dah lagu mana ni tak sepatut. Tiba belakang. Hak ni hak betul, tiba belakang. Bukan hak dua tu, dua lagi. Hak tu pun betul. Lepas tu kalau ada lah Asy'ariyah apa ni salah gitu gini, Asy'ariyah tu orang hak yang mengikut cara dia ada salah, serupa je. Hak dalam Wahabi pun ada salah gitu-gitu. Hak tu kesalahan tu suku tak. Benda hak asal terima. Hak pokok. Tak ada beza mana sebenarnya. Tak ada beza mana. Begitu juga cara hak takwil. Ni kata kalau takwil gak ikut khalaf lagi. Padahal aja salah pun dia ikut takwil. Itu orang abang tak faham. Dia ingat khalaf saja. Jadi zaman salah tak ada langsung, tak ada orang tahu pun takwil ni. Tak pernah ulama pakai. Tak betul lagu tu. Kalau baca tak tampak banyak benar takwil. Cuma hak jumhur salah takwil. Hak Wahabi ni dia isbat. Bukan takwil, dia isbat. Tapi isbat pun dengan tanzih juga.
Situ juga Tuhan tak serupa. Dia isbat. Tangan sungguh. Tangan sungguh. Bukan kiasan kau bahasa pinjaman benda. Tangan sungguh. Nak kata suruh Tuhan. Dah. Dan dia kata tangan, dia kata jari. Tapi jari serupa dengan makhluk orang. Jadi ada waktu selesai. Ada. Lepas tu kita kata apa ya? Pakai jari. Tak saya tahu. Lagu tu pun boleh juga. Boleh juga. Tidak salah. Tu cara dia pakai dia ketiga. Tapi ramah waktu tempat kita tu dia jadi lagu tu lah. Sebab dia kata tadi lah. Kadang-kadang terlajak pun. Waktu tak kena. Tak ada pasal. Bala sama sendiri. Sebab kalau kita tengok dalam kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, Maqalat Al-Islami, begitu juga dalam Ibadah, dalam kitab Risalah ila Ahli Thar, gapo dia sebut dia terima ahli hadis, ahli nazar. Begitu juga Syah Waliullah dalam kitabnya Al-Aqidatul Hasanah, dia sebut ini semua aliran ahli sunnah belakang, betul belakang. Ahli nazar, dia kata puak Maturidiyah, puak Asy'ariyah itu ahli nazar. Ahlul hadis supaya Imam Ahmad, ramah lagi ulama-ulama salaf, itu ahlul hadis. Maksud ahlul hadis banyak tafwid ataupun itsbah lagi. Supaya Ibnu Taimiyah, supaya Ibnu Qayyim kan. Tapi itsbah pun dengan tanzih, mensucikan Allah daripada penyerupan di makhluk. Semua mereka ini bila ini ahli sunnah. Kita pula pecah sama kita. Tak ada pasal-pasal. Hak sebab 20 kata hak tu tak betul. Hak ni kata hak ni tak betul. Jadi tak betul tu sampai kau peringkatnya sesat. Bukan seorang dua orang Wahabi kata orang Asy'ariyah sesat. Dakwah tu. Supaya juga boleh. Dia kata Ibnu Taimiyah tu sesat. Dakwah sepatutnya tidak berlaku. Cuma tengok ulama-ulama yang betul amanah, yang betul-betul muktabar. Semua dunia terima. Lagu ni sebab ada orang kata ada dari segi akidah tak bersih kan? Sebab apa dia kata Maturidiyah Asy'ariyah? Pasal boleh takwil. Kita yang ada lagi kitab saja, dalam kitab dia ada ulama takwil, ulama-ulama dulu. Ada tak puas hati. Padahal hak tulah je ni, tak ada apa. Kita terima belakang. Jadi hak ni hak doa tak faham. Sekarang yang keduanya butir jadi tak faham, jadi masalah sekarang. Kadang-kadang dia terima sependapat tu asas dia kan, dia tak faham. Dia tak faham pun benda tu. Misalnya kita kata, jadi bila nampak beza tu, asal ni tak support. Misalnya kita tengok Imam Bukhari kata Tuhan tu, kalam dia tu ada suara, tidak ada huruf. Tuhan kalam dia ada suara tapi tidak ada huruf. Orang Asy'ariyah kata mana boleh? Kalau ada suara serupa dengan makhluk. Dia kata lagu tu Dia kata lagu tu jadi Tuhan ni kalam dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia faham gitu. Hak sebetulnya kalaulah kita kata setiap hak tidak serupa dengan Asy'ariyah tu sesat selalu, Imam Bukhari sesat juga. Faham ke mana? Kita contoh banyak lagi orang lain. Banyak lagi. Pada mana sesat? Imam Bukhari itu sesat mulut dah. Lepas tu apa yang dia kata begitu? Dia pegang dengan hadis. Bagi ahlul hadis, hadis tu walaupun ahad tidak sampai ke peringkat mutawatir, kalau hak berkait dengan akidah boleh jadi akidah dah. Cuma kita kena sesuaikan dengan kaedah asal, usul, iaitu Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau kata seorang kan seorang tidak serupa dengan makhluk, seorang tangan juga dia mau boleh tiba tangan tak serupa dengan makhluk, tak serupa dengan hak baharu. Hak ni pun dia terima suara yang tidak serupa dengan makhluk. Sebab apa yang kata ada suara? Sebab ada hadis. Yang demo tu kata tak ada tu, demo ada mana? Dalam kitab mana? Pula tak ada huruf, tak ada suara. Demo ambil mana? Oh, dia kata ikut kaedah asal dan tidak serupa dengan makhluk. Jadi bila tidak serupa dengan makhluk, kalam manusia ni dia ada suara, ada huruf. Bila kita kata Tuhan ada suara dengan ada huruf, serupa dengan makhluk dah kata dia. Apa mesti lagu tu dia? Ada suara pun dah tak serupa dengan makhluk. Suara dia tak serupa dengan makhluk. Apa pun
Dan kita tidak kata saya saja kita sebab ada hadis. Ada orang kata tak sih, kita tak sih hadis kalau tu. Sebab apa? Hadis tu hadis ahad. Ini masalah akidah. Masalah akidah dia kena hadis mutawatir. Tu bala tu sebenarnya dia masalah benda begini. Hak ni orang panggil boleh khilaf lagu ni dalam akidah. Jangan kita ingat dalam fiqh saja boleh khilafnya. Dalam akidah pun boleh. Bab mana orang panggil furu' akidah, bukan usul akidah. Usul akidah Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Hak tu usul akidah. Furu' akidah, hak ni kata Tuhan ada suara. Hak ni kata Tuhan ada suara. Tak apa, tetap ahli sunnah. Khilaf lagu tak apa lagi. Tu dia tidak faham. Orang ramai ni tak faham. Bapa ya Ibnu Khaldun tu ahli sunnah. Sedangkan dia kata Imam Mahdi tak ada. Imam Mahdi tak ada dalam kitab Muqaddimah dia. Wak mari banyak mana dalil dia tolak hadis-hadis Imam Mahdi. Tak ada. Hak ni pula kata tolak hadis Imam Mahdi pula dah. Jadi macam-macam hak kata. Orang tak faham. Dia sebenarnya dia bagi dia hadis-hadis tu tak sampai ke peringkat kita boleh buat akidah. Akidah pertama usul akidah dalam Quran. Dalam Quran ada ke tak ada? Tak ada. Padahal hadis cuma ni kata hadis tu hadis mutawatir. Kan demo kata kalau hadis mutawatir boleh jadi akidah. Iyalah jadi akidah buat furu' akidah, usul akidah. Situ. Kalau furu' boleh lagi. Ahli sunnah lagi dia. Begitu juga orang yang menafikan Dajjal. Dajjal tu maksud dia kejahatan. Begitu, fitnah akhir zaman. Berapa ramai ulama-ulama ahli sunnah kata dia. Sebab apa? Dalam Quran ada. Dalam hadis ada. Tu. Berapa ramai? Jadi dia orang tak faham. Sebab apa? Dia kata ada hakikatnya hadis itu tak sampai ke peringkat mutawatir. Walaupun dia kata mutawatir. Mutawatir pun benda khilaf juga. Sampai setara tu boleh kita faham. Kita tak boleh kata lagi dia bukan ahli sunnah. Main-main. Ada ulama-ulama Ubaidullah Siddiq bukan main alim. Dia kata Nabi Isa tak ada pagi semula. Mati dah Nabi Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Mutawaffika mati. Kita kata mutawaffika tidak ada mati, Tuhan ambil. Jadi banyak lagi lain-lain dan tebak benda tidak tegas. Bila tidak tegas nak buat akidah lagu mana? Jadi kalau orang kata begitu, tak boleh kata kafir lagi. Tak boleh kata dia tidak ahli sunnah lagi. Padahal ada tu juga pak dia kata ni ayat Quran ni. Itu masing-masing benar. Tak tegas lagi. Ahli sunnah lagi. Kalau nak kira lagu, kalau dia tidak ahli sunnah lagi. Kamam tak, tidak ahli sunnah. Benda-benda lagu. Sebab apa? Bahasa dalam Quran tak ada. Tu suk situ ada hak punya suk Quran. Mai hak tu. Selagi tak ada tu, tak boleh. Selagi tak ada, kita tak boleh nak buat usul akidah. Paling tinggi dia furu' akidah. Itu situ. Barulah terbuka. Barulah kita boleh senyum ke dia. Kalau kita faham misalnya. Kalau tidak jadi tegak. Banyak benda sesak. Hak ni sesak. Lama-lama kau pecah kita. Sebenarnya tak faham hak tadi. Beza tu dalam furu'. Kau usul tak faham hak. Hak usul ni hak mana? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Siapa-siapa kata Muhammad bukan Rasulullah, kafir dah. Tak ada kita hak tu. Quran. Muhammadur Rasulullah. Tak ada khilaf. Sebab tu kan qul huwallahu ahad, satu sah. Siapa kata dua sesat. Quran satu surah kita gak siapa dia hak ni dalam hak ni empat golongan ni kata Tuhan tu dua. Hak usul ada khilaf. Puak Wahabi ke, puak Asy'ariyah ke, puak tasawuf ke, puak pada Tuhan sah. Paling tinggi pun dia bercakap dia jadi ahli bidah. Bukan senang nak keluar daripada Islam ni. Bukan senang. Kalau kita nak kata orang tu tidak Islam, dia kena jelas benar, kembah benar. Kalau tidak nak boleh main-main. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata kalau seorang tu sudah ada 99
bukti dia tu kafir. Ada lagi. Kalau kita boleh tahu, kita jangan kata lagi dia kafir. Sampai sekarang tu cermatnya. Yang aku tadi, waktu tu banyak tu, tadi dia tak faham. Akidah ni usul akidah, kau pura akidah. So, dia tak faham. Hak ni pegang dengan hadis ahad, hak ni tidak pegang dalam bab akidah. Dia tak faham, situ usul. Lepas tu dia tidak tahu bahawa ahli sunnah ni banyak boleh. Ini kau sebut tadi, ni cara dia betul berlaku. Betul berlaku. Jadi dengan sebab itu sepatutnya kita tak usah duduk timbul benda ni, tak usah duduk bahas, tak usah duduk keliru lah kata orang ni tak boleh akidah dia, tak kemah akidah dia, tak betul akidah dia. Tak usah caw. Banyak lagi kerja lain nak buat. Banyak lagi kerja lain nak buat. Jadi kita tak sumpah juga sikit-sikit kadang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa, habis-habis istiwa. Banyak lagi cerita lagi. Kau nak baiki, Lepas tu kalau yang istiwa, kalau duduk mati, supaya makhluk, tak juga. Kalau tanya tu, tak juga. Jadi tak situ juga pergi. Jadi kalau tak sepenuh tu tak serupa dengan dia, tak sepenuh lah iman seseorang. Tak kalau abang benar kena ya. Abang benar. Cuba kita ambil langkah jalan macam Hafiz Ibn Hajar, terbuka. Kan senang. Tak sih. Hafiz Ibn Hajar tu siapa dia? Ahli hadis. Tengok ahli hadis terbuka. Lagu tu dah sepatutnya betulnya. Tapi kadang-kadang kalau terlanjur akidah kuat ni, akidah dia lah. Dia lain tak. Hafiz Ibn Hajar pun tak bersih mana akidah. Mana kan kita? Kita nak ada lagi tu. Ada ni jelas. Sekat tu dah. Malam ni Allah